Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi dan saya sanjungi, kepada segenap para a'immah, para asatizah, alim ulama di Masjid Wilayah Persekutuan yang saya cintai dan saya sayangi, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang mengikuti pengajian kitab Ayyuhal Walad dalam serambi ilmu online, dengan harapan insya-Allah ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini merupakan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita pada pagi hari ini akan meneruskan nasihat selanjutnya yang dikatakan atau disebutkan oleh Imam Al-Ghazali yang berkaitan tentang ilmu. Ada dua. Ilmu ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Dalam hal ini al-muallif iaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, qala mu'allif rahimahullah, ayyuhal waladu, oh anakku, al-baqi min masailika ba'duha masturun fi musannafati fatlubuhu thammata wa kitabatu ba'diha haramun. Apa yang dimaksud dalam petikan ini? Selebih daripada persoalan engkau, berarti soalan yang dilontarkan kepada Imam Al-Ghazali bukan sedikit. Masail. Walaupun pada awal kita dah baca pertemuan pertama kita bahawa soalan ataupun kisah diceritakan iaitu penulisan kitab Ayyuhal Walad ini kerana ada murid yang menghantarkan surat atau bertanya kepada Imam Ghazali dan meminta Imam Ghazali menulis sebuah nasihat yang dia akan pegang di akhir hayatnya. Walaupun dia kata, saya tahu banyak jawapan dia ada dalam kitab Ihya Ulumuddin dan juga kitab-kitab lain, tapi aku ingin suatu present untuk dia, satu bikisan, suatu hadiah yang boleh dia pegang seumur atau selama hayat dia. Tapi secara dakik apabila kita mengaji kitab ini, kita akan tahu soalan yang ditanya bukan satu, bukan dua, bukan umum, tapi spesifik. Cuma apa soalan-soalan itu tidak dinyatakan secara jelas. Dan naskah-naskah yang datang pun tidak ada secara jelas. Sebab itu kalau orang yang benar-benar ingin mengkaji Imam Al-Ghazali rahimahullah, seperti banyak pengkaji Imam Ghazali yang pernah kami kenal dan kami baca tulisannya, jadi mereka mestilah membaca semua kitab Imam Ghazali dari semua tabaqat, dari tabaqat yang pertama sampai yang terakhir, daripada yang katanya tulisannya atau yang dinukil daripadanya, soalan jawapan, risalah-risalah dan semuanya. Dan tidak harus membaca hanya berupa teks yang dicetak, tapi kena kaji naskah manuskrip yang kita panggil dengan makhtutah untuk mengetahui keabsahan dan kesahihan penisbahan kitab tersebut kepada Imam Al-Ghazali. Juga memahami uslub Imam Al-Ghazali, kerana semua ibarat Imam Ghazali tidak jauh. Seperti ibarat yang dia sebut dalam beberapa kitab dia. Sebenarnya aku dah sebut perkara ini dalam Ihya, tapi dalam keadaan yang tidak jelas dan scattered, mabthusah. Jadi kalau kita kaji, benar-benar mengaji kitab Ihya Ulumuddin yang cetakan lama 4 jilid atau sekarang 9 jilid, kita akan menemukan bahawa memang Imam Ghazali menyebutkan perkara tersebut. Hanya bezanya apakah kita celik ke tidak untuk memahami ini yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Sebab itu dia kata, al-baqi min masailika.
Selebihnya daripada permasalahan-permasalahan engkau, soalan-soalan engkau. Selebihnya ba'duha masturun. Sebahagian darinya telah ditulis, telah dicatatkan, telah ditadwinkan fi musannafati, di dalam tulisan-tulisanku. Seperti kitab Ihya Ulumuddin, seperti kitab Bidayatul Hidayah, seperti kitab Mizanul Amal, seperti kitab Minhajul Abidin yang disalin, diimla oleh muridnya, dan kitab-kitab yang lain. Ini masturun. Masturun. Fatlubhu thammata. Kalau kau nak tahu, kau carilah kat situ. Kau cari kat situ, kau akan jumpa. Kau tak payahlah nak tanya aku satu persatu. Penat aku nak jawab. Wa kitabatu ba'dihha haramun. Dan sebahagian dari permasalahan kau menulisnya itu dah haram. Tulis saja dah haram. Maksud tulis jawapan itu dah haram. Atau tulis permasalahan dia dan jawapan pengulasan dia dah haram. Kerana apa? Dia adalah berkaitan tentang ilmu ontologi. Ilmu tentang hakikat sesuatu yang kalau dibuka, disikap tu maksud dibuka, ilmu tersebut justru akan membawa mafsadah yang lebih besar. Inilah yang menyebabkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia sebut di dalam babul kitabul ilmi, bahawa ilmu ini ada ilmu zahir dan ilmu batin. Kalau kita baca di dalam kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam kitab Imam Al-Ghazali bernama Al-Imla. Kitab Al-Imla, di bahagian depan, muqaddimah dia ada satu bab dari kitab Imla, yang diambil dari kitab Imla Imam Ghazali. Dalam Imla tersebut, beliau mensyarahkan apa persoalan yang beliau dikafirkan oleh beberapa ulama di zamannya sendiri. Ulama-ulama ahli sunnah sendiri ada yang menyesatkan dan mengrot beliau kerana isu ini. Imam Ghazali sebut memang ilmu ini ada yang zahir dan ada yang batin. Ilmu zahir seperti yang zahirlah, yang tidak ada masalah untuk diajarkan dan lain-lain. Tapi ilmu batin tidak boleh dizahirkan pada orang yang bukan ahli dia. Contoh paling mudah, Ustaz, saya susah nak tahu. Yalah, nak bagi tahu pun dah tak boleh. Tapi mudah yang boleh saya sebutkan seperti yang dicatat dalam kitab Al-Imla. Imam Ghazali kata, kalau kita belajar ilmu kalam, kita belajar ilmu akidah, kita akan tahu bahawa qada dan qadar, baik dan buruk, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Betul. Apabila seseorang buat baik atau buat jahat, maka siapa yang menjadikannya? Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Oh, berarti orang buat jahat tu Allah lah yang buat. Di sini salah dia. Dia kata macam tu. Kalau secara ilmu kalam tak boleh kata macam tu kerana ta'aduban, beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi di dalam kitab Kashifatus Saja. Di muqaddimah Kashifatus Saja, dia ada pembahasan qada dan qadar. Dia kata jangan menisbahkan buruk kepada Allah. Kerana apa? Kerana nanti ta'adub, beradab dengan Allah, tak boleh seolah-olah su'udzon, bersangka buruk pada Allah, tak boleh. Ini contoh yang diberikan oleh siapa? Oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ta'aduman. Tapi kalau kita belajar hakikat sesuatu, memanglah baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membuka rahsia ini kepada orang yang tidak faham. Okay. Contohnya, budak yang baru masuk ke madrasah, ke pondok, ke sekolah, lalu dia terus, tak payahlah belajar. Sebab apa? Sebab aku tak belajar ni, Allah lah yang buat. Nanti dia jadi macam tu. Padahal dia kan salah. Dan apa Imam Ghazali sebut? Tak bolehlah buka ni dekat budak-budak macam tu. Nanti mereka tidak ingin solat, tidak ingin belajar dan lain-lain. Tapi dia adalah rukun iman. Jadi perlu diajarkan dengan cara yang betul. Dengan cara yang lebih sesuai. Baik dan buruk memang datang daripada Allah. Tapi apabila engkau buat buruk, maka ini adalah perbuatan engkau.
Memang hakikatnya Allah yang jadikan, tapi kita kena menjauhi daripada perbuatan buruk kerana kita tidak berharap nasib kita akan berada di dalam api neraka. Tuan-tuan berharap ke untuk berada di api neraka? Nauzubillah. Saya tak nak, Ustaz. Oleh sebab tak nak, kita tak tahu masa depan kita. Kita tak tahu kita punya nasib. Kita tak tahu apa yang termaktub di Lauh Mahfuz. Kita tidak tahu apa yang Allah SWT telah takdirkan kepada kita. Atas sebab kita tidak tahu, kira-kira kita berharap tak yang Allah catat di Lauh Mahfuz adalah yang baik-baik bagi kita? Ya, Ustaz. Maka oleh sebab itu, pergilah berlari menuju kepada Allah. Beribadah sebanyak-banyaknya. Belajar bersungguh-sungguh kerana saya berharap takdir yang Allah takdirkan kepada saya adalah baik-baik belaka. Saya berharap Allah mentakdirkan saya menjadi orang yang berjaya. Saya berharap Allah mentakdirkan Malaysia ini menjadi negara yang penuh aman, damai, kaya raya, menjadi salah sebuah negara yang menjadi pusat kepada segala jenis ilmu maupun ekonomi dan juga ketakwaan kepada Allah SWT. Misalan dia. Kerana kita tak tahu, sebab itu kita lakukan. Inilah cara untuk menerangkan kepada orang yang tidak faham. Sebab itu Imam Ghazali selalu menyebutkan satu perkataan. Ifsya'u sirri rububiyati kufrun. Menyikap atau membuka rahsia ketuhanan adalah sebuah kekufuran. Kerana bagi orang yang tak faham, apabila dia kata baik dan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia justru akan meninggalkan taklif. Berarti dia tak solat, tak apa. Dia kata Allah yang buat saya tak solat. Na'udzubillah min dzalik. Memang Allah yang buat hakikatnya. Secara hakikat Allah yang menjadikan. Akan tetapi berarti seolah-olah dia berkeinginan bahawa nasibnya, takdirnya termasuk daripada kalangan orang yang berada di dalam api neraka. Inilah contoh dia. Padahal kita dah tahu. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta engkau dan apa yang engkau perbuat. Iman, kekufuran, kaya, miskin, rajin, malas, bahagia, susah. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak diingkari lagi. Jelas di dalam kitab-kitab akidah, ilmu kalam dan lain-lain mengajarkan dan menyatakan seperti itu. Hanya saja seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dia kata apa? Kita tidak menisbahkan perkara buruk itu kepada Allah kerana apa? Ta'addub, beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Inilah yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahawa ilmu ini ada ilmu yang zahir, ada ilmu yang batin. I'mal anta bima ta'lamu. Oleh sebab itu, amallah engkau. Taukid. Kerana fi'il amar tidak boleh ada domir baris. Domir baris itu domir yang jelas. I'mal, lakukanlah engkau. Anta, ya engkau. Berarti kalau disebut anta setelah itu bersifat atau menunjukkan taukid. Engkau benar-benar beramallah. Itu maksud dia. Engkau yang kena beramal. Bima ta'malu, bima ta'lamu, dengan apa yang engkau tahu. Berarti apa tuan-tuan dan puan-puan? Ini menunjukkan bahawa Imam Ghazali nak bagi tahu. So nak tak nak kau kena beramal. Dengan apa yang engkau tahu. Tak payah nak tunggu kumpulkan ilmu banyak-banyak baru amal. Ada orang memilih tak nak solat, tak nak apa. Sebab apa? Saya tak tahu lagi, bagi saya belajar dulu, dah alim nanti baru solat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu tak betul. Yang betul apa? Apa ilmu yang ada, amal terus. I'mal anta bima ta'lamu. Dia nak beritahu kat murid dia. Liang kashifa laka ma lam ta'lam. Supaya apa? Tersikap, terbuka bagi engkau apa yang tidak engkau ketahui. Jadi apa tuan-tuan dan puan-puan? Inilah yang disebut oleh ulama. Apabila seseorang itu tahliyah, menghiaskan dirinya dengan sebuah fadail, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi dia tajalli. Takhalli anir radha'il wa tahalli bi fadail. Tajalli. Akan mendapat tajalli daripada Allah. Iaitu jaliyun, menjadi jelas, terbuka, tersikap sesuatu.
liyang kashifa laka ma lam ta'lam, supaya terbuka bagi engkau apa yang tidak engkau ketahui. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kata ini tak ada dasar. Ada dasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man amila bima alima, barang siapa yang beramal dengan apa yang ia ketahui, warathahullahu ilma ma lam ya'lam, nescaya Allah akan mewariskan dia, akan memberikan dia ilmu yang tidak dia ketahui. Ilmu yang tidak dia ketahui. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Begitu juga disebut oleh Al-Muhaddis Al-Allamah Syekh Murtada Az-Zabidi. Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin. Qala Rasulullah SAW, man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Nescaya Allah akan mewariskan dia ilmu yang tidak dia ketahui. Mewariskan ilmu yang tidak dia ketahui. Jadi apa? Jadi memang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hamba-Nya ilmu-ilmu ketika mana dia sudah beramalkan dengan ilmu yang dia ada. Amalkan. Apa ilmu dia ada, dia amalkan. Dengan amallah nanti akan tersikat terbuka. Ini sama seperti yang kami belajar di pondok-pondok. Jadi guru-guru kami selalu sebut, kalau nak pandai ilmu yang kau mengaji itu, kau ajarkan pada murid kau, kepada kawan engkau. Misalan dia, kami di pondok pagi mengaji, kan, mengaji. So malam kita prep. Prep tu isi dia apa? Bukan belajar sendiri, tak. Kita ada dalam kelas ada 60 pelajar. Kita akan lantik ikut jadual siapa yang akan di depan yang syarahkan pelajaran tersebut yang telah kita belajar tadi atau yang akan kita belajar besok. Supaya apa? Kawan-kawan boleh faham, kawan-kawan boleh tanya, dan supaya yang syarahkan itu ilmu itu melekat. Man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Akhirnya apa? Yang dia jadi tak tahu, tak confident, akhirnya dia akan dapat tahu dan akan terbuka. Ini contoh paling mudah. Contoh yang lebih tinggi adalah seperti orang yang tak tahu konsep fana, baqa di dalam ilmu tasawuf. Imam Abu Siraj At-Tusi sebut dalam kitab ini. Imam Al-Qushairi sebut dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah tentang al-fana, al-baqa. Ini kita tak tahu, nak explain pun susah. Terjemahlah dengan terjemahan yang salah, melebur dirilah, apalah. Tak payah pakai terjemahan, pakai Arab. Ulama dulu guna bahasa Arab, kita pakai supaya kita tak lost in translation. So apa dia kata? Ulama kata, engkau memang takkan boleh faham kecuali engkau amalkan. Baru kau takkan tahu. Bila dah amalkan, dah merasai kenikmatan zikir tersebut, barulah kita boleh faham. Ini adalah ilmu yang tak boleh nak didescribekan. Contoh dia, macam mana nikmatnya jima' misalnya dia. Kalau seseorang itu tidak dapat melakukan jima', maksudnya tidak boleh, dia impotent. Dia tidak mampu untuk melakukan jima'. Dia tidak akan boleh mendescribekan kenikmatan tersebut. Macam mana kita nak describekan manisnya sebuah kek, melainkan kita suruh orang tu rasa. Manis ni manis. Susah, tak boleh. Ini contoh dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ayyuhal walad, wahai anakku. Ba'dal yaumi la tas'alni ma ashkala alaika illa bilisanil janani. Setelah hari ini, engkau dah tahu yang apa yang aku sebut ni. Setelah hari ini, la tas'alni, jangan kau tanya aku. Apa yang memuskilkan, apa yang menggundah gulanakan diri engkau. Illa bilisanil janani, kecuali dengan lisan hatimu. Jadi lisan hatimu. Jadi kalau nak tanya tu biar tanya dalam hati. Tanya dalam hati, mencurahkan. Maksud dia apa?
pertanyaan tersebut dengan ahwal dia. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Sebab ada ayat ini. Walau annahum sabaru, kalaulah mereka semua bersabar sehingga keluar kepada mereka, takhruja ilaihim lakana khairan lahum, nescaya inilah yang lebih baik bagi mereka. Wa qabal nasihatal Khidir, oleh sebab itu peganglah nasihat Nabi Khidir, kerana ini benda-benda yang bersifat hakikat ilmu batin. Ilmu batin ni tak boleh nak cakap zahir. Jangan cakap zahir. Bahaya. Akan menyebabkan seseorang tu jatuh dalam kekufuran. Dah tak nak solat, tak nak apa. Akhirnya bila tak solat, tak apa, tak nak iman, hancur. Dan inilah juga peringatan kepada orang-orang yang tidak cukup syarat untuk berbicara ilmu-ilmu hakikat, tapi berbicara tentang ilmu hakikat yang hanya merosakkan tasawuf dan akan meruntuhkan syariat. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Imla' dia. Jadi apa? Jadi ada yang kata, oh ini ilmu makrifat, ilmu hakikat. Makrifat hakikat. Ada benda-benda yang tak boleh disikap, tak boleh dibicarakan, tak boleh dibincang di dalam ilmu hakikat dan makrifat tersebut. Kerana apa? Kerana benda itu bukan bersifat teoretik. Tak boleh nak tahu teori dia. Tapi ia setelah seseorang itu beramal dengan banyak sekali dengan ilmu yang dia ada dan dia amalkan, Allah SWT memberinya ilmu tersebut dan mengetahuinya. Dapat mengetahui dan tidak dapat diterangkan secara teori, secara ilmiah, kerana ia bersifat ahwal. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Imla. Wa qabal nasihatal Khidir alaihi salatu wassalam. Terimalah nasihat Nabi Khidir alaihi salam. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Jangan engkau bertanya pada aku tentang sesuatu sehingga terjadi kepada engkau daripadanya zikra, sebagai suatu peringatan, suatu ilmu. Jadi benda ni tak boleh jangan tanya. Sampai dah berlaku baru boleh tahu. Ini pegang Nabi Khidir kata. Bukan saya kata ni. Imam Ghazali memberi contoh kisah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam yang berkata seperti yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita semua. Fala tas'alni fi'il nahid. Jangan kau tanya aku pada sesuatu sehingga terjadi kepada engkau. Wala tasta'jil, dan jangan nak cepat-cepat kelujuh. Hatta tablugha awanahu, sampai engkau dah sampai waktu dia. Jadi ada orang menuntut ilmu. Ustaz, khatam kitab ni saya nak terus ngaji dengan ustaz ilmu makrifat. Oh, tak boleh. Ini cumanya isti'ajal. Kalau tuan-tuan nak tahu, syarat Imam Ghazali sebut untuk dapat ilmu tersebut, pertama dia kena jadi imamah fi ilmi zahir. Imamah fi ilmi zahir itu apa? Menjadi seorang yang sangat alim di dalam ilmu zahir. Ibarat Imam Ghazali lah. Ilmu zahir, ilmu fiqah dia karang kitab Al-Basit 1-2, Al-Wasit, Al-Wajiz, Khulasah. Berapa banyak kitab tu dia dah karang. Ilmu fiqah dia. Ilmu akidah dia. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ilmu tasawuf dia. Dari Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Bahasa Arab tak payah sebutlah. Buktinya Imam Ghazali tulis Ihya Ulumuddin dalam bahasa Arab. Tulis kitab-kitab dalam bahasa Arab. Berarti fasih. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, berapa kitab dah karang? Bukan terjemahan. Berapa kitab Arab dah karang? Karang satu kitab, tak payah karang kata kita. Baca kitab Arab pun tak reti. Tergamak nak masuk ilmu batin. Ini nama dia. Ini yang Imam Ghazali kata, wala tasta'jil hatta tablugha awanahu. Jangan gelujuh nak cepat-cepat sampai kepada waktunya. Sampai waktu-waktunya, yukshaf laka fatarahu, maka barulah terbuka bagi engkau. Akhirnya engkau pun melihat ilmu tersebut.
Barulah engkau akan nampak ilmu tersebut. Barulah engkau mengetahui hakikat sesuatu. Jadi memang kalau nak sekarang juga Ustaz. Nak sekarang juga Ustaz. Sekarang. Kalau tak sekarang, Ustaz sesat. Sesatkanlah, tak ada masalah. Memang Allah yang menentukan. Orang yang nak sesatkan saya, nak benci saya, nak apa saya. Ini yang seperti Imam Ghazali sebut dalam kitab Ayyuhal Walad. You know, well, kalau orang nak kutuk, nak apa, biarlah. Ni Imam Ghazali dah sebut sebelum ni. Ini. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Aku akan menunjukkan tanda-tanda kebesaranku. Maka janganlah engkau nak cepat-cepat. Nak gelucu. Fala tas'al qabla al-waqti. Janganlah engkau tanya sebelum masuk waktu. Janganlah engkau tanya sebelum masuk waktu. Berarti engkau tak boleh lagi. Kau ngaji je dulu. Amal. Mengaji dan amal. Ini disebut oleh Imam Ghazali. Wa tayaqqan annaka la tasilu illa bisairi. Dan yakinlah annaka sesungguhnya engkau la tasilu tidak akan sampai illa bisairi kecuali dengan berjalan dengan jalan tariqah. Dengan melalui perjalanan salik, perjalanan kehidupan beramal dengan ilmu yang engkau ada. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Bukan apakah tidak mereka ini berjalan di atas bumi, maka mereka pun melihat. Sebab mereka berjalanlah mereka dapat lihat. Berarti tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita kena amal baru kita dapat mengetahui rahsia sesuatu itu. Ayyuhal waladu, wahai anakku. Billahi demi Allah. Intasir tara al-ajaiba fi kulli manzilin. Kalau engkau berjalan, beramal, tara al-ajaiba, nescaya engkau akan melihat segala ajaiban-ajaiban yang ada ini. Fi kulli manzilin, pada semua kejadian. Inilah yang menyebabkan banyak ulama tasawuf dia ada ibrah. Baik itu kami di Institut Kefahaman Islam Malaysia kita ada slot ibrah. Ibrah. Kerana apa? Ibrah. Beribrah dengan apa yang terjadi. Adanya COVID. Ini ibrah dia. Allah SWT mengajarkan kita untuk bersabar. Ini nak uji kita. Contoh dia. Kita ni setia ke tak? Beriman terus ke tak? Atau justru kita mengkufri Allah? Ada orang bila terkena COVID, mungkin di dunia barat sana, terus kata, ini tanda tak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, takkan dia turunkan COVID. Na'udzubillah min zalik. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Kan banyak pemikiran orang barat apabila tanya kenapa dia tidak percaya Tuhan. Kerana apa? Kalau ada Tuhan, kenapa ada perang? Kenapa ada lapar? Kenapa ada semua benda-benda yang kecil ni? Kita jawab, baik dan buruk datang daripada Allah SWT. Allah yang menentukan, wahwa yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kan dah jelas benda tu. Ini yang disebut taral ajaiba fi kulli manzilin. Engkau akan melihat ajaib-ajaib pada setiap keadaan. Setiap kejadian. Wa badhul ruhaka. Berarti apa kan? Kau curahkan segala roh engkau, kemampuan engkau untuk beramal. Fa inna ra'sa hadzal amri badhlur ruhi. Berkerana apa? Kau kena korbankan segala jiwa ragamu, korbankan segala jiwa ragamu, kerana sesungguhnya kepala atau inti daripada perkara ini adalah dengan mengkorbankan roh engkau. Kama qala Zunnuni al-Misri, seperti apa yang telah dikatakan oleh Zunnuni al-Misri, beliau seorang ulama sufi terkenal di kalangan golongan tabi'in, tabi'in, tiga generasi yang terawal atau dipanggil dengan salafus salih. Li ahadin rahimahullah, li ahadin pada seseorang min talamidatihi, daripada murid-muridnya. Apa yang dia kata?
In qadarta ala badlir ruhi fata'ala. Kalau engkau mampu untuk mencurahkan, untuk mengkorbankan diri engkau, fata'ala, maka datang. Wa illa, kalau tidak, fala tashtaghil bi turhatis sufiyah, maka kalau tidak, janganlah engkau sibuk untuk menyibukkan diri dengan lorong-lorong ahli tasawuf, jalan-jalan keliku-likuan. Liku-likunya golongan tasawuf. Maksud dia apa, tuan-tuan? Kalau kita tak siap untuk rasa susah, tak siap untuk dibenci, tak siap untuk dikata, tak siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai ujian-ujian yang berat, janganlah engkau masuk di dalam ilmu tasawuf. Kerana apa? Ilmu tasawuf ni ilmu yang penuh liku-liku, dan kalau dia berhasil, maka nescaya dia akan mendapatkan kenikmatan tadi, iaitu kenikmatan kebahagiaan di akhirat kelak. Bahagia di akhirat kelak. Tapi dia memerlukan kepada pengorbanan, tuan-tuan. Pengorbanan. Ni pengorbanan. Ayyuhal waladu, oh anakku. Inni ansahuka bi thamaniyati asya'a. Sesungguhnya aku menasihatkan kepada engkau dengan 8 perkara. Ini adalah 8 perkara yang mana Imam Ghazali ingin memberi nasihat kepada muridnya. Ada 8 perkara yang aku nak nasihatkan kepada engkau. Iqbalha minni, kau terimalahnya daripada aku. Li'alla yakuna ilmuka khasman alaika yaumal qiyamah. Supaya tidak adanya ilmumu itu nanti menjadi musuh kepada engkau di hari kiamat. Kerana apa? Orang yang ada ilmu tak amalkan ilmunya, ilmu dia akan jadi musuh dia. Ilmu dia akan panggil, ya Allah, fulan ini dia ada aku, dia memiliki aku di dunia, tapi dia tak beramal dengan ilmu yang dia ada. Kau hukumilah dia seperti yang telah engkau sabdakan. Seperti mana nabimu telah sabdakan bahawa orang yang pertama sekali masuk api neraka adalah orang yang ilmunya tidak dimanfaatkan atau tidak diberikan manfaat oleh Allah SWT. Maksudnya ilmu dia tidak bermanfaat. Maka nescaya mereka ni yang masuk di dalam api neraka. Di kalangan orang-orang yang berilmu, al-alimun lan yanfa'uhu Allahu bi'ilmih. Ini apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Ta'malu minha arba'atan wa tada'u minha arba'atan. Engkau beramallah daripada nasihatku ini 4 perkara. 4 perkara ini kau amalkanlah. 4 perkara. Wa tada'u minha arba'atan, dan kau tinggalkan 4 pula perkara yang lain. 4 perkara lain pula kau tinggalkan. Jadi dia ada 4 perkara yang dia kena buat, 4 perkara yang dia kena tinggal. Jadi kita dah boleh nampak dah cara pemikiran Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ini yang hak. Ammal lawati tada'u, adapun perkara-perkara yang perlu atau wajib untuk engkau tinggalkan. Adapun perkara-perkara yang wajib untuk engkau tinggalkan. Fa'ahaduha, maka salah satu daripada perkara tersebut, alla tunazira ahadan fi mas'alatim mastata'ta. Ini bila saya baca ni baru kita muhasabah diri. Janganlah engkau berdebat, bermunazarah dengan seseorang fi mas'alatin, pada sebuah masalah mastata'ta. Apa? Fi mas'alatin, pada suatu masalah mastata'ta, yang apa? Selagi mana engkau mampu. Li'anna fiha afatan kathiratan, kerana berada padanya ada beberapa perkara afat yang banyak.
banyak afat, banyak bahaya dia. Wa ithmuha akbaru min naf'iha. Selagi mana kita boleh untuk tidak berdebat, jangan berdebat. Kerana apa? Dosa dia besar. Bahaya dia lebih besar daripada manfaat dia. Idh hiya manba'u kulli khuluqin dhamimin. Kerana ia adalah tempat tumbuhnya segala akhlak-akhlak yang buruk. Semua akhlak-akhlak buruk lahir daripada munazarah tadi. Munazarah tadi. Karyai seperti riak. Riak lahir dari mana? Berdebat. Wal hasadi dan hasad. Lahir dari mana? Berdebat. Wal kibri dan sombong. Wal hikdi dan dengki. Wal adawati dan bermusuhan. Wal mubahati dan bangga diri. Wa ghairiha dan selainnya. Dia lahir daripada perdebatan. Berdebat-berdebat. Naam, law waqa'a mas'alatun bainaka wa baina syakhsin aw qaumin. Benar kalau berlaku sebuah permasalahan antara engkau dan antara seseorang atau kaum. Wa kana iradatuka fiha an tudhhira al-haqqa wa tudayyi'a wa la tudayyi'a jaza al-bahsu. Dan kehendak engkau, tujuan engkau pada perdebatan tersebut untuk menjelaskan sesuatu yang hak sahaja. Tujuan dia murni. Ikhlas, ini yang hak. Bukan hanya lisan, tapi benar-benar. Ini tujuan dia. Wala tudayyi'a. Dan dia tidak akan menghilangkan hak orang lain. Bukan tujuan untuk memalukan orang lain. Untuk buat letak. Dia hanya nak tahu yang hak dah selesai. Untuk selesaikan yang hak dah selesai. Jaza al-bahsu. Maka tak ada masalah untuk kita berbahas. Jaza al-bahsu. Maka boleh untuk kita berdebat. Lakin litilkal iradati alamatani. Akan tapi iradah tadi kena ada dua alamat. Tanda dia, syarat dia kena ada dua alamat. Ihdahuma. Yang pertama, tuan-tuan dan tuan-tuan. Alla tufarraqa baina ayyan kashifa al-haqqu ala lisanika. Iaitu engkau tidak membezakan antara apa hak yang terbuka pada lidah engkau atau pada lidah selain engkau. Maksudnya kalau yang hak datang daripada lawan engkau, maka itulah yang hak. Kau akan ikut. Kalau yang hak datang daripada engkau, maka itulah yang ikut. Okey? Itu yang pertama. Wathaniyatu ayyakuna al-bahthu fil khala'i. Adanya perbahasan itu kenalah dalam keadaan khala', iaitu sepi. Jadi diam-diam. Tak payah sibuk-sibuk, besar-besar tak payah. Diam-diam saja fil khala'i. Ahabba ilaika min ayyakuna fil mala'i. Lebih disukai bagi engkau daripada ia berada di kalangan orang ramai. Cuba baca. Jadi dia kau lebih suka kalau tertutup saja. Bukan terbuka. Kerana terbuka nanti akan nampak sangat yang dia nak cari apa? Nak cari kesalahan orang, nak tunjuk kebenaran dia, nak tunjuk hebat, dan akhirnya lahirlah segala sifat-sifat yang keji. Wasma' dan dengarlah. Inni azkuru laka huna faidatan. Sesungguhnya aku mendengarkan atau menyebutkan kepada engkau di sini ada sebuah faedah. I'lam, ketahuilah. Anna su'ala anil mushkilati aradu maradil qalbi ila tabibi wal jawaba lahu sa'yun li islahi maradihi. Ketahuilah bahawa sesungguhnya tanya tentang kemusykilan-kemusykilan, maka menunjukkan penyakit hati oleh seorang doktor, wal jawab lahu, dan menjawabnya adalah sa'yun, adalah salah satu perjalanan, salah satu cara li islahil maradihi, untuk membetulkan penyakit dia tadi. Diagnosis lah. Jadi apa? Kalau ada orang datang sakit, oh doktor saya sakit, dia kena bagi tahu lah sakit dia kat mana. Sakit dia. Jadi kalau orang sakit hati, Syekh, anak ni ada masalah tak tenang.
Tiap malam duk fikir barang ana hilang tu, Syekh. Ana sakit jiwa dah, Syekh. Ana punya ni, ana diuji oleh Allah. Oh, susah, Syekh, sekarang. Ialah wal jawabu lahu sa'yun islahi maradi. Menjawab daripada persoalan tadi adalah usaha untuk mengubati sakit dia tadi. Wa'lam, dan ketahuilah. Annal jahilina, dan sesungguhnya orang-orang yang jahil, al-marda qulubuhum, yang mana hati mereka itu sakit belaka, wal ulama'u, wal ulama, sedangkan ulama itu al-atibba'u, mereka lah para doktor. Jadi bila orang-orang ini yang ada sakit hati datang jumpa masyayikh, adalah dengan cara untuk harapan supaya dia mendapat siraman rohani untuk mengubati sakit jiwanya yang tidak benar tadi. Sebab itu di dalam ilmu tariqah, memang guru-guru mursyid, para masyayikh, ada waktu yang dia kosongkan untuk orang consultation. Zaman sekarang dipanggil consultation. Bayangkan, zaman sekarang, kalau kita ada apa-apa masalah, kita kena pergi counselling, orang akan tunjuk psychiatric, doktor sakit jiwa. Padahal, ulama dahulu, perbahasan orang yang sakit jiwa ni dah banyak. Perjalanan orang yang sakit jiwa di zaman ulama dahulu dah tercatat dalam sejarah. Sakit bukan sakit jiwa gila maksud dia. Sakit hati yang ada penyakit, tak boleh tenang. Imam Ghazali sendiri pernah mengalami suatu keadaan di mana dia rasa sakit jiwa. Akhirnya dia lari. Dia lari pergi ke Quds. Keluar daripada Baghdad pergi ke Quds. Melakukan perjalanan untuk membetulkan jiwa dia, membersihkan jiwa dia. Ini kisah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Masya Allah. Allah. Ini contoh dia. Dan dia bertemu dengan beberapa masyayikh, beberapa guru untuk didapatkan curahan rohani daripada mereka. Untuk mendapatkan pengetahuan dan juga tasawuf daripada mereka. Maka ulama dahulu, para masyayikh tariqah, menjadi tempat di mana murid-murid datang untuk bertanya, Syekh, ana kena masalah ni macam mana, Syekh? Sakit jiwa macam ni macam mana, Syekh? Ana tak boleh tidur malam, Syekh. Ana tidur malam berfikir macam ni, Syekh. Tak boleh tidur malam tu. Bagus, bre. Bagus ni. Macam mana cara dia? Inilah waktunya solat 100 rakaat. Misalnya. 2 sampai 100. Banyak. Kata tak boleh tidur tu. Bila cara dia. Kalau tidur, tertidur atas tikar semayang. Lagi bagus. Misalnya dia. Lihat. Kebijakan mursyid dahulu. Hari ini dah berubah. Orang pergi jumpa psikiatri. Ada di kalangan psikiatri tak percaya Tuhan pun. Macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan. Berbeza dengan zaman dahulu, kita ada masyayikh di dalam ilmu tariqah. Hatta Syekh Muhammad Sultan Al-Fatih sendiri, beliau memiliki syekh tariqah tempat beliau bertanya. Menurut sejarah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hakim Al-Murad, Profesor Dr. Al-Hakim Abdul Hakim Murad, atau nama sebelum Islam dia Winters, Timothy Winters, dia cerita tentang bagaimana kekuatan zikir berhasil untuk masuk ke Istanbul, atau dipanggilkan Constantinople, iaitu pembukaan Constantinople yang waktu itu suggestion daripada guru mursyid Sultan Al-Fatih untuk melakukan zikir dengan kekuatan zikir tadi, asbab-asbab zahir, dan juga segalanya akan jadi mudah dan akhirnya berhasil untuk masuk ke Constantinople. Misalnya, dan banyak ulama lain menceritakan bagaimana berhasil untuk mengislamkan Arkhabil ataupun Kepulauan Melayu adalah dengan kekuatan amalan golongan sufi tanpa perlu pedang sekalipun. Islam telah tersebar di seluruh alam Melayu dengan kuat dan jayanya. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wa hadirat hafizakumullah. Ini misalnya. Wal alimu an-naqisu la yuhsinul mu'alajah. Seorang yang alim tapi naqis. Dia alim tapi dia masih ada kekurangan.
Masih ada kekurangan, iaitu ilmu batin dia tidak memiliki lagi, tidak merasa lagi kenikmatan ilmu batin, dia tidak mengalami pengalaman ilmu batin. La yuhsinul mu'alajata, maka dia tak mampu untuk mu'alajah, untuk mengubati. Wal alimu kamilu, tapi seorang amil yang kamil, seorang sufi yang besar, yang merupakan guru mursyid yang hebat, la yu'aliju kulla maridhin, dia tidak dapat mengubati semua penyakit. Bal yu'aliju ma yarju, bal yu'aliju, malah dia hanya boleh mengubati man yarju fihi qabulal mu'alajah, dia boleh mengobati orang yang dia berharap daripadanya untuk menerima diubati. Itu dia boleh. Menerima untuk diubati, wassalahi, dan kebaikan sahaja. Jadi orang yang tak nak, tak boleh lah. Ini yang dimaksud, tuan-tuan dan puan-puan. Wa idza kanatil 'illatu muzminatan, dan kalaulah penyakit tersebut itu penyakit yang dah tak boleh untuk dihilangkan, au akiman, atau dah teruk sangat, la yaqbalul ilaja, yang dah tak mungkin untuk diterima, untuk diubati, fahadzaqatu tabibi fihi ayyakula hadza la yaqbalul ilaja, maka doktor yang cerdik dalam kes ini dia akan berkata, hadza la yaqbalul ilaja, penyakit ni dah tak boleh nak diubati. Dia terus terang, fala yashtaghilu bimudawatihi, dan tak payahlah kau nak habiskan beratus ribu untuk mengubati penyakit yang dah tak boleh sembuh dah ni. Logik dia macam tu lah. Sampai kau nak sanggup, contoh dia, kalau dia punya kidney dah rosak, dua-dua dah nak rosak. Contoh dia, akhirnya apa? Jangan sampai dia nak menghalalkan segala cara pergi curi kidney orang. Auzubillah min zalik. Ini misalan dia. Fala yashtaghilu bimudawatihi, dengan cara untuk mengubatinya. Lianna fihi tad'iyal umuri, kerana dalam hal ini akan membazir ilmu sahaja. Suma'alam, lalu ketahuilah, annal maradal jahli, sesungguhnya penyakit kejahilan pula, ala arba'ati anwa'in, terbagi kepada 4 jenis. Ada 4 jenis kejahilan. Ahaduha yaqbalu ilaja, yang pertama dia masih boleh untuk diterima, diubati. Boleh untuk kita ubatkan dia. Penyakit kejahilan yang boleh diubati. Wal baqi la yaqbalu, yang 3 lagi tak boleh nak ubat dah. Forget about it. Amal ladzi la yaqbalu, dia mulakan dengan 3 perkara yang tak boleh diubati dah. Tak boleh diubati dah. Fa ahaduha, pertama sekali, man kana su'aluhu wa i'tiraduhu an hasadin wa bughdin, iaitu orang yang ada bila dia tanya dan persoalan dia dan percanggahan dia adalah kerana akibat daripada hasad, dengki atau marah. Sebab itu jarhul qarin la yu'tabar. Jarhu, memburukkan seseorang, ada seorang alim memburukkan ulama lain, la yu'tabar, tidak boleh dianggap bahawa itu adalah jarhu yang benar, kerana kemungkinan isi dia adalah isi kerana hasad, dengki ataupun bughdin, marah. Jadi kalau ada orang nak berdebat, nak berhujah, tapi kerana memang rival, an hasadin atau bughdin, forget about it. Kau cakap macam mana pun dia takkan baik. Kalau dah dia tidak akan baik, what's the point on kau debat? Melainkan kau tujuan kau untuk mencari syuhrah, untuk jadi terkenal, untuk jadi, saya ni memang pandai berdebat, biar orang semua satu dunia puji aku. Dan dia salah lah. Niat dah tak betul. Ini dia kata, an hasadin au bughdin. Fa kullama tujibuhu bi ahsanil jawabi wa afsahihi wa awdahihi la yazidu lahu dhalika illa ghaidhan wa hasadan. Selagi mana engkau menjawab dia dengan sebaik-baik jawapan sekalipun, sefasih-fasihnya, sejelas-jelasnya, la yazidu lahu dhalika illa ghaidhan wa hasadan, benda tersebut tidak sebenarnya menambah bagi diri dia, melainkan
marah dan hasad dengki. Semakin buat macam tu, semakin banyaklah hasad dengki dia. What's the point? Debat macam mana pun dia tak akan dengarnya. Dia tidak akan dengar sama sekali. La yazidu lahu dhalika illa ghaizan wa hasadan. Fattariqu alla tashtaghilla bijawabihi. Maka jalan dia, janganlah sebaiknya engkau berisytighal untuk menjawabnya. Sebaiknya bab ini tak payah kau nak menjawab dia. Fala tashtaghil. Tak payah sibuk nak jawab. Kerana apa? Kerana no point. No point. Waste of time. Bazir waktu. Tak perlu. Kullul adawati qaturja izalatuha. Seperti kata-kata syair. Yang mana syair ini dari bait Bahar Basit. Yang didendangkan oleh Abdullah bin Mubarak dalam dewannya. Abdullah bin Mubarak. Apa dia kata? Kullul adawati qaturja izalatuha. Segala adawah, permusuhan mungkin untuk dihilangkan. Illa adawata man adaka an hasadi. Kecuali permusuhan yang memusuhi engkau oleh seseorang yang berakibatkan daripada hasad dengki. Ini yang dikata oleh Abdullah Mubarak. Oleh sebab itu tuan-tuan, kalau atas hasad dengki, tutup pintu. Tak payah. Khalas, tak payah debat. Zero. Fayambaghi an tu'rida anhu. Maka wajib bagi kau berpaling dari dia. Diajak wassalam, tak payahlah. Bazir waktu. Sebab itu, sekarang kalau perdebatan, biar tertutup. Tak perlu terbuka. Tertutup. Kerana dia dah tutup kemungkinan untuk kerana syuhrah. Wa tatrukahu ma'amaradihi. Dan kau tinggalkan dia bersama dengan penyakitnya. Kau tinggalkan dia. Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Kerana apa Allah SWT berfirman, fa'arid, maka berpalinglah engkau amman daripada orang tawalla an dzikrina wa lam yurid, dan tidak berkehendak kecuali kehidupan dunia. Jadi man tawalla an dzikrina, orang yang berpaling dari mengingat aku, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak berkeinginan melainkan urusan dunia, kehidupan di dunia sahaja yang dia harapkan. Maka dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi what's the point? Apa gunanya kita berdebat yang orang yang hanya nak berada di dalam dunia ini? Maksudnya kehendak dia kehendak duniawi sahaja. Bukan ukhrawi, bukan mencari sesuatu yang hak. Wal hasudu, orang yang banyak hasad, bikulli ma yaqulu wa yaf'alu, dengan segala apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan, yuqidun nara, akan menyalakan api, fi zar'i amalihi, dalam hanguskan, di dalam menghanguskan amal dia. Kerana hasad, dia amal macam mana akan dihanguskan dengan hasad dan dengki tadi. Api yang hasad dengki yang akan menghanguskan. Wahwa ghafilu, sedangkan dia itu lupa dan lalai. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal hasadu ya'kulul hasanati. Hasad dengki ini memakan perkara-perkara yang baik. Kama ta'kulun narul hataba, seperti halnya api memakan segala kayu-kayu bakar. Sebab itu bahaya tuan-tuan dan puan-puan hasad dengki tersebut, kerana dia akan memakan segala amal-amal kita. Sebab itu kita kena jauhi daripada hasad dengki. Kalau susah nak kawal, mengalih. Mengalih dari apa pun. Kalau jumpa orang yang hasad dengki, daripada berhadapan, tak payahlah pergi tempat lain. Beralihlah supaya tidak terjadi hasad dengki, kerana ini akan memakan kayu-kayu amal kita. Maksudnya memakan amal kita, kerana dia akan menjadi seperti api. Hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wathani, yang kedua, insya-Allah kita akan sambung minggu depan.
Sebab kalau kita teruskan nanti tak sempat habis poin kedua, panjang. Maka insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Segala salah silap daripada saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan insya-Allah kita berada istiqamah di dalam majlis ilmu dan beramal dengan ilmu yang kita mengajikan, yang ilmu yang kita dapatkan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Segala silap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.